A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr. Kita berhenti sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita sambung, cuba tengok apa maksud ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, Allah beritahu bagaimana kekuatan orang beriman, Nabi dan para sahabat, bagaimana istiqamahnya mereka dengan perintah Allah yang mengundang bantuan daripada Allah, yang mengundang rahmat daripada Allah, kekuatan daripada Allah, sehingga mereka berjaya mengusir orang-orang Yahudi, Bani Nadir, daripada Madinah. Walaupun kalau dia dipikir secara logik, satu perkara yang sangat hampir luar biasa untuk orang Islam yang baru bertapak di Madinah dan belum ada kekuatan tentera, senjata dan kekuatan ekonomi untuk mengusir kaum Yahudi yang sudah lama bertapak di Madinah dan mempunyai kekuatan tentera, kekuatan senjata dan juga kekuatan ekonomi. Dari segi logiknya tak mungkin, tapi dari segi kebesaran Allah, satu perkara yang sangat mudah. Bahkan Allah mengusir mereka bukan dengan senjata, bukan dengan bantuan tentera daripada kalangan para malaikat, bukan dengan angin ataupun suara pekikan petir dan sebagainya, tapi dengan hanya mencampakkan rasa takut ke dalam hati golongan Bani Nadir, sehingga mereka langsung tidak melawan dan mereka menyerah diri dan akhirnya mereka keluar dengan cara yang mereka yang mengaku kalah, dan mereka ada yang keluar ke Khaybar, ada yang keluar ke Syam. Kemudian Allah beritahu ayat yang ke-6, setelah Bani Nadir keluar daripada Madinah, Bani Nadir adalah antara golongan Yahudi yang paling kaya, yang paling kuat ekonominya, dan bila mereka diusir keluar, mereka tak dibenarkan bawa lebih daripada sebanyak muatan unta. Jadi senjata tak dibenarkan langsung. Barang-barang keperluan, rumah ke apa ke, pun tak dibenarkan, melainkan sebanyak muatan seekor unta. Lebih pada tu tak dibenarkan. Mereka dikatakan keluar sebanyak 600 ekor unta. 600 ekor unta dan penuh dengan barang. Jadi yang baki itu mereka tinggal. Jadi terlalu banyak harta Bani Nadir yang terpaksa ditinggalkan, dan akhirnya harta itu jadi apa? Jadi harta rampasan. Dipanggil dalam ayat yang ke-6, Allah istilahkan harta ini ialah wama afa Allah ataupun al-fai'. Al-fai' harta rampasan, dan Allah juga sebut dalam surah Al-Anfal ayat 41, Allah sebut dengan perkataan ghanimtum, apa yang kamu rampas, ataupun al-ghanimah juga bermakna harta rampasan. Tapi bezanya saya dah sebut dalam kelas yang lepas, al-ghanimah ialah harta rampasan daripada orang kafir setelah berlaku peperangan antara kafir dengan orang Islam, dan betul-betul berlaku peperangan, maka harta itu dipanggil al-ghanimah.
Adapun al-fai', harta rampasan daripada orang kafir tanpa berlaku peperangan. Dan pembahagiannya pun Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 41, Allah sebut al-ghanimah, harta rampasan dibahagi 5. Dibahagi 5 kan? Dibahagi 5. Satu bahagian untuk Allah dan Rasul. Satu bahagian untuk kaum kerabat Rasul, iaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Satu bahagian untuk anak yatim. Satu bahagian untuk orang miskin. Dan satu lagi bahagian untuk Ibnu Sabil, orang musafir yang terputus bekalan. Jadi 5 bahagian. Dia 5 bahagian. Satu bahagian untuk Allah dan Rasul dan dibagi kepada golongan 5 bahagian tu. Kaum kerabat, orang miskin, anak yatim, orang yang terputus bekalan. 4 bahagian lagi harta rampasan tu yang berlaku peperangan. 4 bahagian adalah untuk tentera Islam yang terlibat dalam peperangan. Jadi tentera Islam ada bahagiannya. Sebab apa? Sebab berlaku peperangan, ada yang cedera, mungkin ada yang binatangnya mati, maka mereka dapat bahagian. Tapi al-fai', harta rampasan, tentera Islam tak ada hak. Sebab, kenapa? Sebab tidak berlaku peperangan. Tak ada seorang pun cedera, tak ada seorang pun yang mati. Dan mereka pun tak berjalan jauh. Sebab tempat Bani Nadir dengan Madinah terlalu dekat. Jadi, Allah nak bagi tahu, bila tidak berlaku peperangan, tidak berlaku kecederaan, tidak berlaku jihad, maka tentera Islam tidak berhak untuk mendapat al-fai'. Jadi Allah kata, wa ma afa Allahu ala rasuli minhum fama awjaftum. Tidak kamu berlari ataupun menunggang unta dan kuda, tetapi Allah yang menguasai peperangan tersebut, iaitu dengan Allah mencampakkan rasa takut dalam hati musuh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Itu ayat 6 . Ayat 6. Ayat 7 hari ini Allah nak bagi tahu kaitannya apa dia? Allah nak bagi tahu harta al-fai' ini tentera Islam tak ada hak. Habis untuk siapa ni? Harta Bani Nadir yang ditinggalkan terlalu banyak. Jadi untuk siapa? Kita belajar. Dah, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa afa'a yang telah diambil oleh Allah diambil ataupun boleh diterjemah diberi ya. Ni al-afa' ni daripada perkataan al-fai', iaitu harta rampasan yang diberi oleh Allah ala Rasul kepada Rasulnya. Jadi harta al-fai' yang dirampas tanpa berlaku peperangan yang diberi kepada Rasul tu min ahlil qura. Min ahlil qura, dari penduduk qura, jamak kepada qaryah. Kalau satu al-qaryah dah jadi bahasa Melayu kan. Kalau jamak dia al-qura. Apa makna al-qaryah? Negeri. Terjemahannya mana-mana tempat yang ada orang, sama ada kecil ataupun besar, sama ada penduduk tu sedikit ataupun ramai, maka dia panggil qaryah. Jadi kalau satu qaryah, ini dah jadi bahasa Melayu kan, ahli qaryah. Saya ahli qaryah Bukit Jelutong. Dan kalau jamak al-qura, makna apa? Kampung-kampung ataupun negeri-negeri. Sebab itulah salah satu nama Mekah. Mekah banyak nama kan, ada nama Mekah,
ada nama Bakkah, dan ada nama disebut dalam Quran. Apa dia? Ummul Qura. Ummu al-Qura. Jadi Ummul Qura salah satu nama Mekah. Maksudnya apa? Ummu ibu, qarya, Qura, negeri. Jadi Mekah ni seolah center kepada semua negeri-negeri di seluruh dunia. Sebab tu di Mekah ada satu universiti, nama dia Jami'atu Ummil Qura. Ini tempat saya belajar ni. Saya belajar di sinilah. Jami'atu Ummil Qura. Okey, apa yang diberi oleh Allah kepada Rasul daripada penduduk negeri-negeri. Siapa ni? Penduduk negeri siapa ni? Ha? Tak. Ini cerita apa ni? Alah, cerita tentang apa? Cerita tentang Bani Nadir. Bila Bani Nadir dah dihalau keluar, banyak tak harta mereka yang ditinggalkan? Harta mereka ditinggalkan dipanggil al-fai'. Jadi apa yang Allah beri kepada Rasul daripada penduduk negeri, iaitu Bani Nadir. Jadi ulama mengatakan penduduk negeri ni, ayat ni turun khusus kepada Bani Nadir, tapi pengajarannya untuk umum. Maknanya kalau berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir, bertembung tapi tak ada peperangan, tak ada melibatkan senjata ataupun cedera ataupun mati, maka ayat ini juga terpakai. Iaitu hukum al-fai'-nya tak boleh diberi kepada tentera tu. Hukumnya terpakai untuk semua sekali. Jadi ahli Qura asasnya Bani Nadir, tapi umumnya untuk semua. Okey, pembahagiannya pada al-fai' ini. Satu lagi al-ghanimah. Falillah, maka lillah bagi Allah. Walir Rasul, dan bagi Rasul. Walizil qurba, dan bagi zil qurba yang mempunyai hubungan kerabat. Zil qurba makna, qurba tu makna ada hubungan kerabat ataupun keluarga dengan Rasulullah. Iaitu dalam tafsir dia kata dua, Bani Hashim, yang kedua Bani Abdul Muttalib. Wal yatama, dan anak-anak yatim, iaitu yang kematian bapa dan anak tu belum balik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, dan orang ibnu sabil ni, ibnu anak, sabil jalan. Siapa ni? Musafir. Kenapa Allah panggil dia ibnas sabil? Allah boleh dia sebut wal musafir. Jadi Allah sebenarnya nak bagi makna. Apa makna musafir? Iaitu anak jalan. Jadi maksud orang musafir ni orang yang dalam perjalanan. Kalau dia mukim tetap kat situ, bukan ibnu sabil, dia bukan musafir. Ibnu sabil orang yang sentiasa berjalan, kalau berhenti pun tak lama. Orang musafir, bukan semua yang musafir terputus bekalan. Okey. Jadi berapa ni?
Al-Fai ini kena bagi kepada satu, Allah dan Rasul. Yang kedua, kaum kerabat Rasul. Yang ketiga, anak yatim. 4, orang miskin. Yang kelima, musafir. Okey. Ini al-fai. Kemudian al-ghanimah pula, pembahagian al-ghanimah, harta rampasan yang berlaku peperangan. Pembahagian al-ghanimah boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 41. Cuba buka. Surah Al-Anfal ayat 41. Fa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah apa saja yang kamu ghanimtum, yang kamu rampas dan berlaku peperanganlah. Kemudian falillahi fa'anna lillahi khumusahu. Kemudian dia bagi 5, satu bahagian untuk Allah dan Rasul. Kan? Lepas tu semua ni daripada 5 bahagian, ambil satu bahagian bagi untuk Allah dan Rasul dan untuk ni kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Daripada mana? Satu bahagian. Jadi ada berapa bahagian lagi? 4. Jadi yang ni 1/4 lah. 1/5. Yang 4/5 untuk tentera. Nampak beza? Kalau ghanimah, tentera ada habuan dia sebab berlaku peperangan. Jadi daripada 5 tu, 4/5 diagihkan kepada tentera yang terlibat. Kalau yang berjalan kaki dapat satu bahagian. Kalau yang menaiki unta ataupun kuda dapat 3 bahagian. Satu bahagian untuk dia, 2 bahagian untuk kuda. Okey? Ini ghanimah. Tapi kalau al-fai, semua 5 tu untuk 5 golongan ni. Tak ada bahagian untuk tentera. Jelaskan. Kenapa ni soalan? Kenapa tentera tak dapat? Dan kenapa pula ni yang golongan ni pula yang dapat ni, 5 golongan, anak yatim, kaum kerabat, orang miskin, musafir. Kenapa? Mereka tak pergi berperang pun tapi dapat. Jawapannya kai, ini jawapannya. Kai supaya la yakunu, tidak berlaku dulah. Ini bukan nama orang, dolah ni. Dulah. Dia kalau dal baris atas makna lain kan, daulah. Itu makna negara. Tapi kalau dulah, apa makna dia? Berpusing ataupun berlegar. Bainal aghnia, di antara aghnia jamak kepada ghaniyun, orang-orang kaya, minkum dari kamu. Okey, tengok kenapa harta al-fai ni tentera tak dapat. Dan yang dapatnya siapa? Yang berhajat lah, orang miskin, anak yatim, orang musafir. Kenapa ni? Sebab Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang rahmat. Jadi golongan ni, orang miskin, orang musafir tak ada harta. Anak yatim perlukan kasih sayang. Jadi
kepada mereka ni, kalau Islam tak wajibkan agihkan harta rampasan pada mereka, maka apa akan berlaku? Kekayaan itu hanya berlegas sekitar orang kaya sahaja. Sistem apa tu? Kapitalis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin papa kedana. Itu dalam Islam sahaja. Islam iaitu nak harta tu semua dapat rasa. Yang kaya dapat, yang miskin pun dapat. Maka salah satu caranya, harta al-fai' itu Allah wajibkan diberi pada 4-5 golongan ni. Yang pertama, Allah dan Rasul tak perlu. Allah dan Rasul tak perlu. Jadi untuk apa ni? Mungkin ada orang tanya, okey, kalau kaum kerabat Nabi ni, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, adakah semua dapat ataupun yang miskin saja? Ulama beza pendapat. Kalau mazhab Abu Hanifah, kaum kerabat Nabi yang akan dapat al-fai' ni yang miskin je. Tapi pendapat mazhab lain, Allah tak sebut kaum kerabat yang miskin. Maka semua kaum kerabat Nabi daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sama ada miskin ataupun kaya ataupun lelaki ataupun perempuan, dapat habuannya. Okey, kepada anak yatim jelas, kepada orang miskin jelas, kepada musafir jelas. Yang kepada Allah dan Rasul ni, ke mana duit ni diagihkan? Kan ada bahagian untuk Allah dan Rasul kan? Allah berhajat tak pada harta rampasan? Tak. Jadi kalau Allah tak berhajat tapi ada bahagiannya, maksudnya apa? Pastilah digunakan untuk apa-apa saja maslahat, khususnya untuk agama. Kadang-kadang nak bina masjid, kadang-kadang untuk berdakwah, untuk cetak buku kah, semua boleh ni, yang bahagian satu tu. Okey? Inilah Islam. Islam tu adil, Islam tu rahmat. Iaitu Islam selalu membela golongan mustad'afin. Sebab tu kalau kita perasan, banyak denda dalam Islam kan? Denda ke, kafarah ke, zakat ke, biasa diwajibkan diberi kepada siapa? Golongan ni. Cuba bayangkan, kalau Islam tak wajibkan zakat bagi pada orang miskin, dan kalau denda kafarah pun tak bagi kepada orang miskin, dam, fidyah pun tak boleh dibagi pada orang miskin, agak-agak apa jadi pada orang miskin? Terbiah. Sekarang pun dah terbiah kan? Sebab apa? Sebab orang Islam tak laksanakan perintah Allah. Kalau orang Islam laksanakan perintah Allah, orang miskin tak ada yang terbiah. Orang Islam, orang miskin di zaman Nabi semua terbela. Tak ada yang mati kebuluran, walaupun tak ada kerja, walaupun miskin sangat. Tapi ada je orang Islam yang bagi bantuan. Sebab mereka melaksanakan perintah Allah dan mereka faham harta tu bukan khas untuk orang kaya sahaja. Sentiasa berpusing daripada orang kaya pergi orang miskin, pergi orang kaya, balik semula pada orang miskin. Okey? Kemudian mungkin ada orang tak puas hati ni. Kan? Kalau kita terlibat dalam peperangan ni, contoh nak usir Bani Nadir kan, walaupun tak berlaku peperangan, tapi kita dah pergi, dah ambil masa kan, mungkin ada sikit penat, tengok-tengok tak dapat langsung, mungkin kita tak puas hati. Maka ayat seterusnya Allah kata apa? Wa ma atakumur rasul, dan apa yang ata, apa makna? Ata ni makna yang kalau ata makna datang. Hal ataka hadithu al-ghashiyah. Tapi kalau ata panjang, ata tak membawa datang. Ata membawa datang ataupun memberi. Ataituhu, kan? Aku memberi. Bahasa Arab ni tambah je satu huruf berubah makna. Ata daripada ata, kalau 3 huruf datang. Kalau tambah satu alif, ata makna dia lain dah. Okey. Jadi nak terjemah apa ni? Dan apa yang Rasul bawa datang. Kum kepada terjemahan yang tepat, bawa datang dari segi makna lah, dari segi bahasa.
Tapi maksud sebenarnya atakum diperintah. Apa yang diperintah kepada kamu oleh Rasul. Kenapa kita terjemah diperintah? Sebab lepas ni nahakum, dilarang. Bahasa Arab macam tu. Kalau sini dilarang, makna lawan dia ialah diperintah. Jadi apa saja diperintah kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah ia. Ambillah oleh kamu. Okey. Kemudian Islam ni ada dua kan? Satu perintah, yang kedua larangan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang kepada kamu, ataupun apa yang dia larang, iaitu Rasul larang kepada kamu, anhu, tentangnya ataupun terhadap itu yang dilarang itu, maka kewajipan kamu ialah fantahu. Apa makna fantahu? Fantahu makna berhenti. Berhentilah. Okey. Apa kaitan ayat ni dengan yang atas? Kan atas ni pembahagian harta al-faid kan? Tentera Islam dapat tak? Tentera Islam dapat ke tak? Tak dapat. Ini al-faid ini, bukan al-ghanimah. Tak dapat kan? Tiba-tiba Allah kata, apa yang Rasul perintah, ikut, ambil. Dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Apa kaitan dengan atas? Kena patuh. Kamu tak puas hati ke apakah, kena patuh. Sebab itu adalah perintah Rasul. Dan bila perintah Rasul, itu perintah Allah. Bila ada ayat ni, sahabat jadi tenang. Oh, kalau inilah perintah Allah, ini perintah Rasul, kita tak boleh nak bantah. Itulah kewajipan orang beriman. Bila tahu itu perintah Allah, habis diam. Sami'na wa ata'na. Dan ayat ni kata ulama, inilah asas. Ayat ni, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Asas apa? Asas wajib ittiba'. Kalau orang kata apa dalil yang paling jelas, wajib ikut Nabi. Jawapannya ayat ni. Dari mana kita ambil ni? Fakhuzu fi amar. Fakhuzu fi amar. Fi amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Apa saja yang Nabi perintah, wajib kamu ambil. Jangan banyak soal. Dan apa saja Nabi larang, tinggal. Nabi larang, apa dia? Banyak kan? Banyak. Jangan membazir, jangan binasakan harta kamu kepada perkara yang tak berfaedah. Nabi jangan jangan cukur janggut. Itu Nabi larang tu. Tapi ramai yang ingkar. Bahkan ustaz-ustaz yang hebat pun, follower dia ratus ribu, cukur janggut juga. Dalam masa sama dia kata, wajib kita ikut sunnah Nabi. Dia tak ikut. Ni benda ni kan, janggut kan, ramai yang tak boleh ikut. Allah kata, apa yang Nabi suruh, ambil. Dan dalil yang Nabi suruh simpan janggut terlalu banyak dan semuanya sahih. Jadi saya nasihatkan pada pelajar yang ada suami dan suaminya lelaki, begitulah pada suaminya. Kalau kamu betul mendakwa cinta Nabi, mendakwa cinta pada Allah,
sampai kamu sambut Maulidin Nabi setiap tahun, pastikan suami kamu simpan janggut. Sebab apa? Itu adalah perintah Rasul. Fakhuzuhu. Okey? Timbul persoalan. Ayat ni Allah kata, ya Nabi suruh buat, ya Nabi larang tinggal. Timbul persoalan. Okey, ada yang Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Apa pula sikap kita? Dia kata, saya buat ni, Nabi tak larang pun. Yang kena tinggal, ya Nabi larang. Macam mana nak jawab? Benda yang Nabi suruh? Tapi dia kata, yalah, saya dalam proses nak buat lah ni. Tapi yang saya buat ni, Nabi tak larang. Apa? Macam mana nak jawab? Kan biasa orang buat benda bid'ah itu hujah dia kan? Nabi tak ada ayat pun, tak ada hadis yang Nabi larang pun. Yang kamu menyebut ni pasal apa? Maidah. Tidak sempurna agama. Ayat macam mana? Cuba je. Surah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama Okey. Ini pun boleh juga. Allah kata apa? Al-yawma akmaltu. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu, dan wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan, lengkapkan ke atas kamu nikmati, nikmatku ke atas kamu. Apa nikmatku? Apa nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita? Ramai orang faham. Bila tanya nikmat, dia kata apa? Sihat, panjang umur, duit. Tak. Nikmat yang boleh besar ialah ni. Akmaltu lakum dinakum. Kemudian, Allah kata apa? Waraditu. Dan aku reda bagi kamu Islam sebagai agama. Okey. Yang Allah reda, Islam yang mana? Islam sebagai agama. Yang mana Allah reda? Kalau ikut ayat ni, yang mana? Tengok turutan ayat. Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama dah sempurna tak? Dan yang kedua turutan dia, Allah kata, agama yang sempurna itulah nikmat yang sempurna. Yang ketiga, aku reda Islam yang sempurna itu sebagai agama. Maknanya, kalau kamu tambah, aku tak reda. Sebab apa? Bila kamu tambah, makna agama tu tak sempurna. Aku tak reda. Kita beritahu, rumah ni saya dah reda. Jangan tambah-tambah, kan? Tiba-tiba datang anak kita tambah. Kan? Makna apa tu? Dia tak sempurna. Bagi dia agama rumah tu tak sempurna. Makna yang kita kata sempurna tu bagi dia tak boleh terima. Jadi kalau Allah kata sempurna, jangan tambah. Satu. Yang kedua, hadis Nabi kan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang laisa alaihi amruna, yang bukan urusan kami, mana bukan yang kami buat, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Dan juga surah Al-Hujurat kan. Surah Al-Hujurat boleh jadi dalil apa dia? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi
Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud mendahului? Yang ni Allah kata yang Nabi larang, tinggal. Yang ni Allah kata apa? Jangan mendahului. Makna apa? Bila Nabi tak buat, jangan buat. Bila Nabi tak buat, kamu mendahului Rasul. Kamu memandai-mandai. Boleh? Lepas tu baru boleh jawab apa? Yang Nabi buat, banyak lagi kita tak buat. Jadi jangan membazir masa buat benda yang Nabi tak buat. Jangan membazir masa. Pastikan yang kita buat betul-betul Nabi buat dan sahih supaya amalan kita ada jaminan diterima oleh Allah. Sebab amalan diterima ada dua syarat kan? Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu lagi kita boleh ambil contoh lah. Contoh Allah kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Cuba terjemah. Solatlah kamu semua sebagaimana kamu lihat. Okey. Kalau ikut ayat ni, yang Nabi suruh wajib buat, yang Nabi larang tinggalkan. Tapi dalam hadis ni ada sebut tak yang Nabi suruh dan yang Nabi larang? Ada sebut dalam hadis ni? Tak ada kan? Arahan kan? Okey. Larangan tak ada. Tapi cuba faham arahan ni. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku. Dan kita dah belajar hadis, tapi kita buat juga yang Nabi tak buat. Adakah menyanggahi perintah Nabi? Menyanggahi. Apa dia menyanggahi itu? Sebab aku kata salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Bila kamu tambah, makna kamu tak buat sepenuhnya yang kamu lihat. Boleh? Okey. Kemudian wattaqullah. Kalau ada sahabat tak puas hati juga, maka Allah bagi satu lagi peringatan. Wattaqullah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Dah tak tahu berapa kali kita jumpa kan? Takwa mana? Dua kan? Imtisalul awamir yang kedua ijtinabu an-nawahi. Takwa ialah imtisal, mematuhi awamir, perintah-perintah, amru. Takwa pertama imtisal, mematuhi perintah-perintah. Yang kedua ijtinab, menjauhi, nawahi, larangan-larangan. Buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Jadi syarat nak jadi orang bertakwa apa dia? Yalah, kalau nak jadi takwa kena ikut perintah Allah dan kena tinggal. Tapi syarat nak ikut perintah Allah dan nak tinggal larangan apa dia? Mestilah tahu apa perintah Allah dan apa, barulah boleh imtisal, barulah boleh ijtinab. Faham tak? Kalau dia kata saya dah bertakwa pada Allah, kita tanya apa antara perintah Allah itu, saya tak tahu. Itu dusta. Sebab makna takwa mesti tahu perintah Allah dan ikut. Dan mesti tahu larangan Allah dan tinggal. Okey, macam mana nak tahu perintah Allah dan larangannya? Maknanya kena belajar. Kena tadabbur Al-Quran satu persatu. Kena belajar sunnah Nabi satu persatu. Barulah kita tahu perintah, larangan. Barulah kita boleh ada kelayakan untuk menjadi orang bertakwa. Selagi tak tahu perintah Allah dalam Quran, tak tahu larangan Allah dalam Quran,
mustahil kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Okey? Kemudian Allah kata bertakwa kepada Allah. Kalau tak takut juga pada Allah, tak taat juga pada perintah Allah, Allah bagi amaran lagi keras. Apa dia? Innallah. Kalau kamu nak lawan juga, okey silakan. Tapi ingatlah, sesungguhnya Allah syadidul, sangat keras azabnya. Kan? Silakan kalau nak lawan juga, nak buat juga yang Nabi tak buat, nak langgar juga perintah Nabi, silakan. Tapi ingat, kesudahannya ialah kamu akan diazab dengan azab yang keras. Boleh tak bagi contoh ayat Quran ke apa ke yang menunjukkan azab Allah ni terlalu keras? Contoh. Sepatutnya orang beriman bila baca ayat innallaha syadidul azab, dia akan rasa gerun, rasa takut, dia kan rasa gemetar. Tapi kalau tak rasa apa-apa, makna hati keras. Boleh tak contoh lain? Allah sebut dalam surah Al-Fajr kan di akhir itu. Wala yu'azzibu azabahu ahad. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Surah Al-Fajr yang kita dah tadabbur. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang boleh mengazab seperti azab Allah. Tidak ada. Kamu nak seksa manusia, potong kaki, potong mata, colek mata hidup-hidup ke, dah teruk macam mana pun, tapi azab Allah lagi dahsyat. Okey? Dan kewajipan orang beriman, bila sebut ittaqullah, apa patut kita buat? Contohlah kita tengah lara, kan? Kita tengah buat maksiat, tiba-tiba datang orang nasihat, ittaqillah. Apa sikap kita sebagai orang beriman? Tama-tama yang tegur kita tu anak murid kita ataupun budak kecil. Kita tengah bersembah kosong kan, datang budak kecil kata ittaqillah. Apa respon kita? Bagus. Tapi buat betul-betul lah, jangan berlakon. Sebab Sayyidina Umar bila dia sebut kepadanya ittaqillah, terus dia letak muka dia kat tanah dan dia kata jazakallahu khairan. Kenapa? Sebab bila Allah sebut ittaqillah, itu makna apa tu? Allah sayang pada kita. Allah selalu nak ingatkan kita takut pada Allah, takut pada Allah. Maka kita kena ucap terima kasih. Bahkan Nabi pernah tak disebut dalam Quran, Allah yang tegur Nabi, ittaqillah. Pernah tak? Pernah ke tak? Ada surah Al-Ahzab, ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Nabi, ittaqillah. Jadi kalau kepada Nabi pun Allah bagi peringatan, orang macam kita, dan Allah sebut antara sifat orang munafik apa dia? Surah Al-Baqarah. Wa iza Hadir. Wa idza qila lahu ittaqillah akhazathu izzatu bil ismi fahasbuhu. Ini ayat 208 ke 209 gitulah. Fahasbuhu Jahannam. Wabi. Cuba terjemah. Wa idza qila lahu, apabila qila lahu, dikata kepadanya, siapa ni orang munafik? Dikata apa dia? Ittaqillah, takutlah pada Allah. Apa reaksi dia? Akhazathu al-izzah. Izzah ni rasa bangga. Rasa bangga dengan apa? Bil ismi. Dia rasa bangga dengan dosa dia dan dia rasa betul. Maka dia marah kepada orang yang menegurnya. Maka Allah bagi amaran. Fahasbuhu. Cukuplah bagi orang macam ni neraka. Apa makna cukup?
Tak payah bagi benda lain lah. Bagi neraka dah cukup bagi dia. Siapa ni? Apa sifatnya? Ni. Pantang ditegur. Ada tak pada orang Islam ni? Kadang-kadang pada ustaz ada tak? Ittaqillah ya ustaz. Bila cakap kena ada dalil. Siapa kamu? Itu perangai orang munafik. Ustaz, boleh hadis yang ustaz sebut tu dhaif ke palsu ke sahih? Siapa kamu nak tanya saya? Itu perangai munafik. Tak boleh ditegur kan? Kadang-kadang kita pun ada bila isteri tegur kan, ataupun anak kita tegur, kamu nak tegur ayah? Itu perangai munafik. Orang beriman, jazakallahu khairan. Okey? Ayat ni. Kena ada seorang cek Syadidul Iqab. Sangat keras balasan. Okey. Ayat seterusnya, lil fuqara. Bagi orang-orang fakir. Bagi orang-orang fakir. Siapa ni? Al-Muhajirin, yang mereka berhijrah. Okey, kita jarang jumpa ayat bermula dengan li. Li ni makna untuk kan? Logiknya dari segi bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bila untuk tu, itu adakah ayat permulaan ataupun ada sebelum tu? Ada kan? Tak ada kita cakap-cakap mula-mula tu kita cakap untuk. Kan? Mesti ada permulaan. Jadi kalau untuk orang-orang fakir, apa dia untuk orang fakir ni? Tengok ayat sebelum tu. Apa dia untuk mereka? Ni. Al-Fai' ni. Kan ada kan bahagian mereka, ada tak? Al-Fai' ni ialah untuk anak yatim, untuk orang miskin. Jadi ayat ni menghuraikan masakin. Kalau orang tanya, orang miskin mana ni? Iaitu orang fakir yang muhajirin. Sebab tu dalam tafsir ulama kata, Nabi bagi orang miskin muhajirin saja. Orang Ansar Nabi tak bagi. Apa dalil? Ni. Dan ada riwayat Nabi bagi juga pada orang Ansar 3-4 orang je. Yang betul-betul miskin. Yang lain miskin tak teruk sangat, Nabi tak bagi. Tapi yang pasti, orang fakir muhajirin, Nabi bagi semua. Okey? Kemudian, apa sifat orang muhajirin ni? Allazina, iaitu mereka ukhriju, yang diusir keluar min diarihim, dari diar jamak. Kalau satu apa dia? Dar. Orang Malaysia gunakan dar. Berapa kali dia guna? Sebanyak 9 negeri. Darul Naim, Darul Khusus, Darul Iman, Darul Ihsan, Darul Makmur, Darul Khusus, Darul Ta'zim. Kan? Dan negeri yang paling kuat iman, Terengganu, Darul Iman. Negeri yang paling banyak nikmat, Kelantan. Okey, negeri mereka. Wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi apa kaitan ni? Orang-orang mula-mula Allah sebut apa? Orang fakir yang berhijrah. Lepas tu Allah kata mereka ni diusir keluar daripada rumah mereka dan harta mereka. Apa mana diusir daripada rumah, kita faham. Mana mereka dihalau keluar daripada rumah mereka kan? Diusir daripada harta mereka mana? Dirampas. Jadi sebenarnya orang muhajirin ni, adakah semua mereka fakir? Tak. Ada yang kaya. Apa bukti? Ni. Ada harta. Tapi bila mereka berhijrah, mereka menjadi
fakir. Subhanallah. Jadi mereka jadi fakir sebab apa? Yalah, sebab apa? Itu mahal tu ni. Sebab tu Allah sebut muhajirin. Ada juga orang harta dirampas. Sebab apa? Sebab bukan harta dia pun. Memang dia pun ambil harta orang. Tapi orang muhajirin dirampas sebab apa? Bukan sebab dia jahat. Sebab dia berdakwah, sebab dia pertahankan agama Allah. Boleh? Ini mahal ni. Jadi fakir bukan masalah kalau dia muhajirin. Tapi kalau fakir lawan pula Islam, masalah besar. Okey? Jadi sekarang boleh tahu tak kenapa Nabi bagi al-fai ini orang miskin dan khusus kepada orang muhajirin? Kenapa? Kenapa tak bagi pada orang Ansar? Ada juga orang Ansar yang miskin, bukan semua orang Ansar kaya. Soalnya kenapa Nabi bagi pada orang muhajirin sahaja? Sebab dia antara fakir muhajirin dengan fakir Ansar, yang mana lebih berhajat? Muhajirin sebab dia tak ada rumah, tak ada harta langsung. Orang Ansar Madinah walaupun fakir, ada rumah, ada juga harta. Satu. Yang kedua, mereka yang fakir muhajirin ni, dia menjadi fakir setelah mereka korbankan harta. Jadi harta al-fai ni ganti. Ini dipanggil apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Orang muhajirin berhijrah betul-betul kerana takwa pada Allah. Maka dia dapat dua. Satu, makhraj, jalan keluar. Sebab tu orang muhajirin pergi tak ada harta, tak ada rumah, tak ada harta. Tapi bila pergi Madinah dapat tak harta? Dapat tak rumah? Dapat tak saudara? Oh. Ada Nabi mempersaudarakan antara Sa'du bin Ar-Rabi'. Ini orang Ansar, Al-Ansar. Antara orang Ansar yang paling kaya. Nabi persaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kaya ke miskin? Tapi bila dia berhijrah, fakir ya. Kena faham tu. Masa kat Mekah dia kaya, tapi bila berhijrah jadi nanti lo jadi miskin dah, fakir. Kenapa dia jadi fakir? Sebab hartanya dirampas demi untuk mendapat ganjaran di sisi Allah. Jadi Sa'ad bin Rabi' ni bila disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad tak kena Abdurrahman, Abdurrahman tak kena Sa'ad, bukan kabilah yang sama, tak pernah jumpa. Tapi bila disatukan dengan akidah, maka Sa'ad tawarkan kepada Abdurrahman, harta aku yang banyak bagi dua, separuh kamu, separuh aku. Dia antara orang yang paling kaya di Madinah. Dan kemucaknya apa? Aku ada beberapa isteri, kamu pilih yang paling cantik, yang paling muda, aku akan ceraikan, habis dah kamu kahwin. Itu luar biasa kan? Sampai isteri pun dia bagi. Kemudian yang dia bagi pula yang kita kalau ada dua isteri, satu muda cantik, satu lagi tua, kita bagi kepada kawan kita yang mana? Yang tua. Itulah kita. Kamu nak yang ni lah sebab aku dah lama nak cerai ni. Tapi cakap degar-degar kan. Okey. Kemudian apa mereka berhijrah ni untuk dapat apa? Ya betahuna. Mereka mencari fadlan. Fadlan apa dah? Kebaikan ataupun anugerah dari Allah. Dan kemuncak lagi ialah ridwan, redha Allah. Dan wayansuruna, dan mereka menolong Allah dan Rasul. Apa makna menolong Allah? Allah perlu tak pertolongan? Okey, jadi apa maksud menolong Allah? Menolong agama Allah. Dan
Rasulnya, menolong dakwah Rasul. Kemudian Allah simpulkan, ulaika, mereka itulah, dalam bahasa Arab ulaika dia panggil li ta'zimi sya'nuhu. Ulaika mana isim isyarah untuk apa? Untuk membesarkan urusan orang tu. Jadi kalau Allah sebut ulaika, Allah nak bagi isyarat, puak-puak ni memang hebat. Macam awal surah Baqarah kan, ulaikal muflihun kan. Jadi ulaika itulah kehebatan mereka dan itulah mereka yang orang-orang yang benar. Benar apa ni? Benar imannya. Apa bukti? Siapa yang mengesahkan iman orang muhajirin adalah benar? Siapa yang mengesahkan? Allah, subhanallah. Apa bukti iman mereka benar sehingga Allah sendiri mengesahkan? Apa bukti? Berhijrah. Korban apa? Rumah, harta. Untuk dapat apa? Fadlan, waridwan, dan untuk menolong agama Allah. Jadi orang yang benar ni, orang yang benar, apa syarat dia? Satu korban harta dan kemuncaknya nyawa. Yang kedua, utamakan fadlan dan redha Allah. Tiga, kerja utama bukan arkitek, bukan doktor, bukan penceramah. Kerja utama penolong agama Allah. Apa bukti mereka tolong agama Allah? Mereka sanggup tinggal harta, kampung halaman, mungkin ada yang tinggal keluarga sendiri kan yang masih kafir, demi untuk mengembangkan agama Allah. Maka Allah kata, ni baru betul sadiqun. Kalau cakap saja, korban duit pun tak ada, korban masa pun tak ada kan. Duduk pula bilik aircon, bilik seminar, bilik kuliah, tak nak keluar daripada kawasan tu, mereka belum as-sadiqun. Okey? Tak payahlah kita cerita pasal orang kan. Kita sendiri. Ni. Harta dengan harta dengan fadlullah. Kita pilih yang mana? Antara harta dengan anugerah Allah, kita pilih yang mana? Kita pilih harta kan. Sebab tu banyak masa kita cari fadlullah ke cari harta? Tapi kalau orang tanya, kamu Islam tak? Islam. Sunnah, ikut sunnah tak? Ikut sunnah. Ada buat benda bid'ah? Tak ada, saya dah bertaubat lama dah. Tapi kalau bab ni, banyak masa cari harta. Sebab itulah, apa rahsia? Sahabat Nabi ni, dalam masa 23 tahun je, menang. Perang je menang. Perang je menang. Apa rahsia? Sebab mereka betul-betul menolong Allah dengan korbankan harta. Kita pula dah berpuluh-puluh tahun lawan musuh, tak pernah menang kan? Asyik kalah, asyik kena hina je. Apa rahsia dia? Sebab kita bukan as-sadiqun. Kita banyak cari harta bukan untuk agama Allah, tapi untuk diri kita. Betul? Mengakulah. Itulah kelemahan kita. Okey? Semoga dengan ayat ni boleh bagi motivasi pada kita. Lepas ni target kita fadlan minallah wa ridwana. Jangan target kita diar dan amwal. Sikit-sikit fikir nak besarkan rumah, sikit-sikit fikir nak tukar kereta, sikit-sikit fikir nak berjalan pusing dunia kan. Tapi jarang berfikir bagaimana nak bantu orang miskin, bagaimana nak sampaikan ilmu pada orang miskin. Jarang kita berfikir. Okey? Banyak buat kajian tapi kerja tak jalan. Okey. Cukup setakat ni ya.